Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ittaba'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi adkhilni mudkhala sirkin wa akhrijni mukhraja sirkin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma athqala as-salawatu 'alal munafiqin salatul 'isha wa salatul fajr law kana ya'lamuna ma fihima la atawna walau kana 'ala raqbin atau kama qala Rasulullah sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan dan pengurusan masjid yang diketuai oleh Datuk Pengurusi, Timbalan Pengurusi, ahli-ahli jabatan kuasa, para pegawai masjid, para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat jamaah Maghrib rahimakumullahu taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Jalla wa Ala, membenarkan kita untuk terus berada di atas muka bumi ini dan meneruskan kehidupan kita di tahun 2023. InsyaAllah mudah-mudahan tahun ini mendatangkan keberkatan kepada kita dan kita dapat melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan meninggalkan segala larangannya. Kita harus ingat tuan-tuan bahawa makin berubah tahun maka makin berumurlah kita. Rumah kata pergi, bak kata orang, kubur sedang menanti-nanti. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala akhirkan kehidupan kita dengan husnul khatimah dan menjadi asbab untuk kita mendapat syurga Allah kelak insyaAllah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan mulia membawa kepada kita agama Islam dan agama ini terus menerus menjadi pegangan dan anutan kita. InsyaAllah agama ini mengajar kita pelbagai perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebab itu disebutkan bahawa di antara perkara-perkara yang sekiranya kita mengetahui, nescaya manusia akan berebut-rebut. Ini agama kita bagi tahu. Sekiranya manusia itu mengetahui, manusia itu akan berebut-rebut untuk mendapatkannya. Mengetahui apa dia? Mengetahui kelebihan dia. Yang pertama, melaungkan azan. Kan? Kalau kita tahu kelebihan laung azan, Nabi sebut law kana ya'lamuna ma fin nida, kan? Wasafihu awal. Kalau kamu mengetahui apa yang ada pada laungan azan dan juga saf yang pertama. Jadi perkara pertama ialah melaungkan azan. Hari ini orang tak mau takut nak laungkan azan, takut, kan? Tapi kalau kita tahu kelebihan dia, masya-Allah, setiap orang yang datang itu maka pahalanya ada pada si tukang azan tadi atau Bilal tadi. Yang kedua, solat berjamaah, kan? Kalaulah mengetahui apa yang ada pada solat berjamaah, lebih-lebih lagi solat isyak dan solat subuh, dan ada yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan solat asar, kan? Maka dia punya orang akan berebut-rebut ataupun akan mengundi, aku bertolak-tolak atau berbagai caralah untuk datang solat berjamaah. Dan yang ketiga, berada di saf yang awal, saf yang pertama. Ini agama kita telah maklum kelebihan-kelebihan yang ada pada tiga benda yang saya sebutkan tadi. Jadi inilah kelebihan kita beragama Islam. Dia telah memberitahu kepada kita, hanya kita yang berakal, yang mengambil kesempatan Allah, orang yang Allah pilih untuk mendapat hidayahnya sahajalah ia akan berebut-rebut untuk mendapatkan kelebihan tersebut. Sebab itu disebutkan dalam hadis yang saya baca pada awal tadi, ma asqalas salawatu 'alal munafiq. Berat solat yang paling berat di atas orang munafik ialah solat subuh, solat fajar, solat isyak dan solat subuh.
Ya, as-salatul isya was salatul fajr. Lau kana ya'lamuna ma fihima, kalau kamu mengetahui kelebihan yang ada pada kedua solat tersebut, maka pastinya kamu akan mendatanginya walau kana ala raqbin, walaupun terpaksa merangkak dengan menggunakan lutut. Ini kelebihan. Hanya mereka yang Allah pilih diberi hidayah sahaja yang berusaha untuk mendapatnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang Allah pilih untuk berebut-rebut mendapatkan kelebihan tersebut. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung pengajian kita, dan tajuk kita pada malam ini ialah pertengkaran ahli neraka di hadapan Allah. Di bawah kitab Terhumban ke Kawah Neraka, tajuk kita pertengkaran ahli neraka di hadapan Allah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umurid darain insyaallah minal aminin. Baik, antara perkara yang paling tidak digemari dalam hidup ini ialah pertengkaran sesama sendiri, sesama kita. Ini perkara yang kita tak minat, kan? Kita kalau kita bergaduh, kalau kita bisnes, bawa kata orang lah, kalau kita berniaga, kalau kita bergaduh dengan customer, kita menang pun kita rugi, kita kalah pun kita rugi. Sebab apa? Customer tak masuk dah. Dia pergi cari tempat lain pula, kan? Jadi pertengkaran ini satu benda yang tidak digemari. Pertengkaran dan perbalahan adalah suatu perkara yang boleh mengganggu warna-warni kehidupan. Betul. Kehidupan kita yang tenang, kehidupan kita yang penuh berjalan dengan baik ini akan terganggu sekiranya kita bertengkar, berbalah, bergaduh dengan orang lain, terutama mereka-mereka yang rapat dengan kita, suami ke, isteri ke, ibu ke, anak ayah ke, anak ke, maka dia akan mendatangkan ketidakselesaan kita dalam kehidupan kita. Okey, baik. Ramai orang menjadi tua disebabkan pertengkaran dan mengakibatkan kehidupan yang dijalaninya seolah-olah sesak dan lesu. Ramai orang dia menjadi tua sebelum waktunya. Kenapa? Kerana bergaduh. Sebab itu dalam agama kita, kalau nak bergaduh, nak berdebat, nak berjidal, nak berbalah, nak berhujah, biarlah dengan hikmah. Kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum. Wajadilhum itu berbalah lah, bertengkar ataupun berbahas ataupun berhujah. Hiya bil ihsan, iaitu bergaduh, bertengkar, biarlah dengan sebaik-baik cara, berlembut-lembut, berhujah. Kita hujah, dia hujah, kita hujah, dia hujah, maka siapa yang kalah hujah, dia kena terimalah keadaannya. Jangan sampai kita kalah hujah pun masih juga nak menang. Akhirnya dia mengeluarkanlah perkara-perkara bohong. Dia mengatakan hadis-hadis yang tidak sepatutnya, yang tidak ada dalam hadis, dalam Nabi, yang Nabi tak kata pun dia yang kata. Kenapa? Dia nak memenangkan pertengkaran itu. Sebab tu Allah ataupun agama kita dia telah beritahu, wajadilhum billati hiya ihsan. Berbalahlah, berdebatlah kamu, berhujahlah kamu dengan sebaik-baiknya. Kan? Masing-masing menegakkan hujah tanpa mencerca, menghina dan sebagainya. Kerana dia boleh menyebabkan kita rasa terganggu dalam kehidupan kita. Bayangkan pertengkaran yang tidak berhenti-henti di dalam kehidupan manusia ini, terbawa-bawa sehingga ke hadapan Allah. Dia katakan pertengkaran yang tidak berhenti ini terbawa-bawa sehingga ke hadapan Allah. Perkara inilah yang akan dibincangkan dalam tajuk kali ini. Kalau kita fikir balik tuan-tuan, dahsyatnya manusia ni, sampai dengan Allah pun dia bertengkar. Kita hari ini pun sebenarnya kita dengan Allah pun tak puas hati. Kadang-kadang kita kata, pasal apa Allah timpakan aku macam ni? Apa salah aku? Kita tanya, kan? Seolah tak puas hati lah. Walaupun akhirnya kita kata tak apalah, dah takdir, ikut je lah, kan? Akhirnya kita mengaku kalah. Tu pun nasib baik kita tak ada kuasa, kita tak ada lah power, tak ada lah. Kalau kita ada kuasa, mesti kita lawan lagi. Akhirnya kita kata nampak macam mana takdir. Tapi sebelum tu kita mempertikai setiap keputusan Allah terhadap kita, khususnya keputusan-keputusan yang tidak kena pada kehendak kita. Kan? Itu biasa tabiat manusia. Dan janganlah dibiasakan kita berhujah dengan Allah Ta'ala. Kan? Kerana Allah Ta'ala dia buat sesuatu
wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Kita kena ingat yang tu. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tuhan kamu tidak akan sesekali menzalimi kamu. Kan? Itu kita kena ingat. Keputusan yang dia bagi ke atas kita, walaupun kita tak puas hati kerana tak kena dengan kehendak kita, tetapi Allah Ta'ala tidak akan menzalimi kita. Kalau kita tak puas hati, kita akan bercakap dengan Allah. Kadang-kadang kita bukan berdoa, bukan minta, tapi kita seolah-olah mempertikaikan keputusan Allah. Macam-macam doa kita sebut. Kenapa engkau bagi aku ya Allah? Tak adakah sedikit harapan untuk aku ya Allah? Kenapa ya Allah engkau jadikan hidup aku begitu susah pada hari ini ya Allah? Di manakah cahaya kebahagiaan? Macam-macam kita menuntut di hadapan Allah. Seolah-olah macam Allah tu buat keputusan yang telah menzalimi kita. Okey, sebab itu apa sahaja yang Allah bagi, maka kita terimalah, berlapang dadalah kita dengan Allah. Disebut berdamailah dengan takdir. Kalau kita melawan, kita banyak berhujah dengan Allah, walaupun kita tahu kita takkan menangnya, tapi sikap manusia dia tetap. Sebab itu sampai ke hari kiamat, sampai ke dalam kubur, sampai ke negeri akhirat, manusia tetap juga nak bertengkar ataupun nak berbalah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengkhabarkan dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga menceritakan dalam hadis-hadis tentang pertengkaran manusia yang berlaku. Adakah pertengkaran juga berlaku di dalam neraka Allah? Di dalam neraka manusia akan bertengkar sesama sendiri, saling salah menyalah, tuding menuding di antara satu sama lain. Hanglah punca aku masuk neraka bunyi kan. Kalau tak kerana hang, aduh aku tak jadi macam ni. Dia salah menyalah. Dan disebut dalam surah Al-Hasyr, Allah sebut macam tu. Last kali dia salahkan siapa tuan-tuan? Manusia yang masuk neraka tadi. Walaupun Allah ayat itu khusus untuk orang Yahudi. Last kali dia salahkan syaitan. Kan? Dia lah tak boleh dah. Dia tak boleh nak buat apa. Dah lah dia kata syaitan lah punca menjadi semuanya. Dalam surah Al-Hasyr disebut. Lalu Allah kata panggil syaitan pula. Syaitan pula kena menghadap, kan? Lalu syaitan kata aku kacau aja, siapa suruh ikut. Kan? Akhirnya dua-dua sekali masuk dalam neraka. Syaitan memang tempat dia di dalam neraka. Dia memang dah ready untuk masuk neraka, kan? Kita ni yang masalahnya, kan? Kita ni yang masalah bila masuk neraka, maka bertengkar pula kita di dalam sana. Ya, di dalam neraka para penghuninya saling bertengkar kerana ketidakpuasan hati dengan hukuman yang telah dituliskan terhadap mereka. Ini satu lagi, kan? Satu lagi kita suka mempertikaikan. Kita kata macam inilah. Allah Ta'ala tak pilih aku jadi orang beriman. Allah Ta'ala tak bagi hidayah ke aku. Tiba-tiba aku kena masuk neraka. Salah aku kah? Dia macam itulah lebih kurang, kan? Dia tak pilih aku. Kenapa lah duk pilih orang lain mari ke masjid, sembahyang, kuliah? Kenapa tak pilih saya? Ni orang yang sama juga manusia macam orang lain. Tiba-tiba aku dimasukkan ke dalam neraka. Dia tak puas hati. Maka di sinilah kita kena belajar bahawa akidah ahli sunnah wal jamaah, dia ada doa, usaha dan ikhtiar. Dia senang macam ni kalau kita nak fikir balik. Hidayah milik Allah, macam duit milik kita. Suka hati kita lah kita nak bagi kat siapa. Hidayah milik Allah. Bukan Nur Hidayah nama orang, tuan. Hidayah milik Allah. So dia nak bagi kat siapa-siapa terpulang pada dia. Kalau kita sebagai manusia lah, kita manusia, kalau kita ada duit, dengan siapa kita nak bagi? Dah tentu dengan orang yang duk rajin bodek kita, kan? Puji kita bagus, puji kita rajin, bangun tidur pun dia kata handsome Tuan Haji hari ni, kan? Padahal bangun tidur. Hak itulah orang yang kita akan bagi duit. Allah Ta'ala dia lebih hebat daripada tu. Orang yang selalu cari dia, orang selalu memuji dia, orang selalu dengan yakin dengan dia, itulah orang yang dia bagi hidayah. Sebab tu hidayah ini dia panggil irsyadiyah, yang perlu dicari dan perlu digali. Kecuali kadang-kadang tertentu sahaja Allah pilih orang itu, duk tak duk tiba-tiba dia masuk Islam. Apa sebab jadi macam tu?
kerana Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Dia boleh buat apa saja dia suka. Tetapi dalam perjalanan hidup kita mesti ada sunnatullah, perjalanan yang telah dia panggil sebab dan akibat. Hang tak peduli ke masjid, hang tak peduli ke ilmu, hang jadilah manusia yang tidak mengetahui apa-apa. Tapi jangan salahkan Tuhan, kenapa aku tak peduli? Kerana hukum sebab dan akibat sunnatullah, dia berjalan di atas. Siapa tak peduli, dia ketinggalan. Tapi dia kata, tu kenapa dia tu tak ada apa-apa tiba-tiba rajin? Itu insan terpilih, yang mana Allah datangkan dia itu untuk memberitahu bahawa aku, Allah, ada kuasa terhadap sesiapa yang aku suka. Bila kita faham macam tu, maka kita berusaha untuk cari. Kecuali lah kalau kita ni insan terpilih. Kita bagi contoh lah, macam contoh Mike Tyson katakan, dikatakan masuk Islam dalam keadaan dia pun tak tahu, tak peduli ke agama Islam, tiba-tiba dia masuk Islam. Itu maknanya Allah nak tunjuk bahawa jangan lupa aku ada, aku wujud, aku berkuasa, aku berkehendak. Tapi hanya orang-orang tertentu yang aku pilih. Secara sunnatullah dan syariatullah ini tetap kena usaha untuk mencari, baru dapat hidayah. Jadi kita tak boleh di dalam neraka nanti bila kita salahkan Allah Ta'ala. Pasal apa lah Allah, hang tak pilih aku untuk terima hidayah, hang tak pilih aku untuk menjadi manusia yang baik, tiba-tiba hang seksa aku di dalam neraka. Kita boleh tuntut macam tu. Sebab apa? Sunnatullah. Pasal apa masa hang hidup di atas dunia, hang tak pernah mencari Allah Ta'ala, hang tak pernah berusaha langsung. Walaupun hang duduk dekat masjid, walaupun hang dengar kuliah, walaupun hang ada segala kemudahan, hang tak peduli langsung. Kan? Kenapa hang tak peduli? Sedangkan hang diberi akal, hang diberi panca indera, tangan, mata, hati yang boleh berfikir apa semua. Kenapa hang tak pernah merancang untuk kehidupan di negeri akhirat hang? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena rancang negeri akhirat. Saya suka sebut tuan-tuan, kita keluar sikit kan. Dalam hadis Abu Hurairah dia kata izamat ibn Adam in qata amaluhu kan illa min salas. Bila mati anak Adam, putus amalan dia kecuali 3. Saya bayangkan dulu kita start kerja kan. Start kerja, kita rancang, akhirnya kita berjaya, ada rumah, ada kereta, ada segala kemudahan, dan hari ni kita makan pencen. Bagi yang pencen lah, saya tak pencen lagi kan. Makan pencen, duk relax je, tiap-tiap bulan pergi cocok dapat duit kan. Sampai orang hak kerja ni naik jealous kepada orang pencen kan. Sebab apa? Tak kerja apa. Tapi dia tak tahu sebelum tu betul-betul lumuh berusaha untuk kerja. Dia nampak hak tak kerja. Okey, begitu juga dengan alam akhirat. Bila kita mati, ibarat macam kita pencen lah, tak boleh buat kerja lah. Sembahyang tak boleh, puasa tak boleh, zakat tak boleh, haji tak boleh, sebab kita dah mati. Tapi macam mana kita nak dapat juga pahala? Itulah Nabi kata, apabila mati anak Adam, 3 ini tidak akan terputus dalam hadis Abu Hurairah, dan 7 perkara dalam hadis Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. So bila kita buat 3 benda, ilmu, doa, sedekah, maka setiap kali sedekah itu dipergunakan, selagi itulah dalam kubur mengalir pahala, macam pencen lah masuk kat kita. Selagi wakaf yang kita buat digunakan, selagi itulah sampai kat kita di dalam kubur. Selagi ilmu yang kita ajar itu dimanfaat, selagi itulah kita dapat pahala. Selagi anak kita berdoa, selagi itulah kita dapat pahala. Sama tak macam seolah macam pencen? Dulu kita dah tak kerja dah, kita dapat tiap-tiap bulan duit masuk. Duduk dalam kubur dah tak kerja dah, bukan tak kerja, tak boleh amal dah, sembahyang mutayab tak boleh, maka kita hanya menerima pencen daripada 3 benda yang kita buat tadi. Hadis Abu Hurairah, hadis Sayyidina Uthman, 7 perkara: mashaf, telaga, jalan, membina masjid dan sebagainya lah, yang disebut oleh Sayyidina Uthman dalam hadis Sayyidina Uthman oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. So maknanya kalau kita fikir lebih kurang kehidupan kita, itu orang yang bijak. Okey, aku rancang pencen dunia aku dah dapat, tiap-tiap bulan masuk. Tapi kadang-kadang pencen dunia ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada 15 tahun, ada 3-4 hari pencen, tak ada nak buat apa. Tapi pencen akhirat, saya katakan, bayangkan kalau dia mati tahun 2023, nak kiamat tak tahu bila, mungkin 500 tahun, 80 tahun, 90 tahun pencen tu duk masuk dekat kita.
itulah yang dikatakan balasan akhirat ialah khairul jaza, sebaik-baik jaza, baik balasan. Dan itulah juga Allah sebut dalam Al-Quran, walal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat itu kalau kita fikir dan kita pilih, itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Lepas tu saya kata tadi, akal Allah bagi, panca indera Allah bagi, pemikiran Allah bagi, hati Allah bagi. Tak mau berfikir langsung tentang bagaimana keadaan aku di akhirat nanti. Adakah aku ni mati seperti matinya seekor kucing ke? Mati-mati selesai? Ataupun kita tahu bila mati kita akan dibangkit, akan disoal, akan itu, akan ini. Tapi kita tak bersedia, tak ambil peduli. Lah kita marah dekat Allah, tak puas hati ke Allah kerana mencampakkan, memasukkan dia ke dalam neraka. Allah jawab senang je, aku bagi segala lengkap. Baik itu dalam kitab Matan As-Sanusiyah itu, untuk melayakkan kita menjadi taklif, menjadi tanggungjawab, maka syarat utama ialah kesempurnaan anggota badan, panca indera kita. Orang yang akal tak boleh pakai, maka dilepaskan dia daripada taklif ataupun tanggungjawab. Ini tuan-tuan, kita ada golongan yang berfikiran macam tu. Tuhan tak pilih aku, kenapalah kan? Ada. Tapi di akhirat dia tak sampai akhirat lagi, dia tak bising lah. Tapi kitab kita kata di akhirat nanti pun dia akan bising dengan Allah Ta'ala. Tak patut dia buat macam tu, kecuali kalau dia tidak ada sebarang akal pun tak boleh nak fikir, panca indera pun tak ada, buta daripada asal, pekak daripada asal. Tiba-tiba Allah masuk ke dalam neraka, mungkin dia boleh petikai kan, aku nak juga buat baik tapi macam mana akal aku tak sempurna. Biasanya orang macam tu Allah Ta'ala tak masukkan dia dalam neraka, Allah masuk dalam syurga. Ini hak sempurna akal macam kita ini, tapi dia tak mau memilih untuk berada di atas jalan yang benar. Mereka apakah yang dimaksudkan dengan ketidakpuasan hati itu? Mereka tidak berpuas hati bukan kerana hukuman Allah yang dikenakan terhadap mereka, tapi kerana masing-masing bertengkar, menyalahkan diri sendiri. Ini pula satu lagi, dia menyalahkan diri sendiri pula. Lepas tu disalahkan orang, akhirnya dia salahkan iblis, seperti mana dalam surah Al-Hasyr. Menyalahkan perkara yang boleh menyebabkan mereka menerima hukuman sedemikian rupa, masing-masing bertengkar, menyalahkan diri sendiri. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan bagaimana pertengkaran yang berlaku di dalam neraka. Dalam surah Qaf ayat 23 hingga 30 Allah Ta'ala berfirman, wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannam kull kaffarin anid manna'in lil khairi mu'tadim murib الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Dan berkatalah malaikat yang sentiasa ada bersama-samanya, inilah kitab amalan catatan iman dan amal. Inilah kitab amalan, kitab catatan iman dan amal orang-orang yang terletak dalam jagaanku, siap sedia untuk dibicarakan. Allah Ta'ala datangkan kepada kita kitab amalan kita. Itu yang disebut dalam surah Al-Zalzalah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik pun dia tunjuk, jahat pun dia tunjuk. Dalam kitab itu langsung tidak tertinggal satu pun yang kita buat di atas dunia. Semua ada, sama ada bersembunyi ataupun di hadapan orang, semuanya dicatatkan, sama ada amalan baik ataupun amalan jahat. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi disebutkan bahawa esok orang-orang yang berdosa dia heran. Dia kata kitab apa ni, kata langsung dia tak tinggalkan sesuatu. Surah Al-Kahfi yang kita dah baca tu kan. Tuan-tuan tengok, ada disebut bahawa orang-orang yang berdosa tu dia heran. Ini apa jenis catatan ni, segala-galanya kecil besar semua ada. Disebut kan, dia ingat bila dia buat di atas dunia kok ada yang terlepas kan.
Mau rupa-rupanya tak ada satu pun yang terlepas, semuanya di dalam catatan kitab itu. Kan? Kitab apa? Kitab amalan kita. Setelah tiap-tiap yang dibicarakan, Allah berfirman kepada kedua malaikat yang menjadi pembawa dan saksi itu. Macam saya katakan dulu, malaikat dan juga nikmat-nikmat yang ada pada kita pada hari ini akan menjadi saksi pendakwa kepada kita, ataupun boleh juga menjadi saksi pembela kepada kita, bergantung kepada apa yang kita perbuat dengan nikmat yang kita dapati sekarang. Sekiranya nikmat yang kita ada sekarang tidak digunakan dengan cara baik, nikmat itu akan menjadi saksi pendakwa kita di hadapan Allah. Tapi kalau nikmat yang kita ada ini digunakan dengan cara baik, maka nikmat ini akan menjadi saksi pembela kita di hadapan Allah. Allah tanya, masa muda buat apa? Maka nikmat muda akan cerita kepada Allah sekian perbuatan kita. Masa lapang kamu buat apa? Allah tanya, padahal Allah Maha mengetahui. Maka lapang sebagai makhluk Allah akan datang menceritakan, menjadi pembela. Allah, Tuhanku, jangan ganggu si fulan ini, masa lapang ini perbuatan yang dia buat. Maknanya nikmat yang kita ada akan menjadi pembela kepada kita ataupun pendakwa kepada kita. Kalau dia jadi saksi pendakwa, jenuh lah kan? Nikmat bukannya sikit, segala-galanya dia akan dakwa kita. Tuhan, dia kata dia ni dulu atas dunia bukan main, banyak harta kan? Banyak harta tapi zakat pun tak keluar. Allah tanya, harta yang mana? Tu harta sekian-sekian. Maka harta tu akan menjadi bahan pembakar dia kan? Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah kan? Batu-batu berhala dan harta itu akan menjadi bahan pembakar dia. Jadi saksi pendakwa pada kita. Wal-a'yazubillah lah jika kita nikmat yang kita ada menjadi saksi kepada pendakwa kepada kita. Kalau boleh kita nak nikmat ini menjadi saksi pembela kepada kita. Hari ini kita masih lagi ada nikmat kelapangan. Hari ini kita ada masih lagi nikmat kesihatan. Ini pun duk bunyi Covid, duk bunyi berah darah dah ni. Silap-silap tak boleh pula kita ni kan. Saya pula tahun ni duk harap sangat dapat pi haji kan, tak pi haji lagi sebenarnya ni kan. Duk harap sangat tapi duk bunyi Covid ni, Allahu akbar, duk rasa sayur dah ni kan. Silap-silap miss pula. Ni kita pun semayang ni pun, berjemaah ni pun tak tahulah kan. Mudah-mudahan janganlah kita kembali balik macam dulu. Maknanya segala nikmat yang kita ada sekarang ini kita pulun dah sebelum apa-apa terjadi. Kita jenis kita esok dah kena tutup ke apa, baru kita kata Allah dulu boleh kat semayang, lah nak semayang pun payah, padahal dulu tak ada pun kan. Itu style kita kan. Humbangkanlah oleh kamu berdua ke dalam neraka jahanam tiap-tiap orang yang tetap degil dalam kekufurannya. Tengok Allah sebut orang yang tetap degil dalam kekufurannya. Pasal apa dia degil tuan-tuan, sedangkan segalanya ada, nikmat ada, mata, telinga, panca indera. Pasal apa dia degil? Sebab dia tidak merasa, tidak merancang untuk negeri akhirat dia. Dia duk rasa kehidupan dia yang serba cukup itu boleh menyelamatkan dia. Sebab itu semalam saya sebut di surah 42, saya katakan kita kalau sebut kufur kita rasa selamat. Saya selalu sebut macam ni. Tapi kalau sebut lain-lain yang ada pada kita, kita kata orang kafir dia masuk neraka atas tekek kerana dia kufur, tidak mau menyembah Allah Ta'ala. Tapi kita orang Islam boleh masuk neraka atas tekek zalim. Orang yang zalim kan, innaz zalimina lahumun nar, orang zalim tempatnya neraka. Kemudian kita boleh masuk neraka juga atas tekek munafik, innal munafiqina fid darki asfali minan nar kan. Kita boleh masuk masuk neraka juga atas tekek fasik, orang fasik. Kita boleh masuk neraka juga atas tekek orang yang asi, orang yang banyak berdosa. So maknanya walaupun kita Islam, tetapi kalau ada 4 sifat yang saya sebut tadi, itu belum masuk lagi akidah Qadariyah, Jahmiyah, akidah Wahabi ke apa yang lebih-lebih Syiah yang melampau-lampau, tu belum masuk lagi. Itu semua tekek-tekek bagi mereka yang beragama Islam, yang boleh menyebabkan terjerumus ke dalam neraka. Kalau kita fikir balik,
Orang kafir dia akan masuk neraka jika dia kekal dalam kekufuran dia. Katakanlah takdir dekat-dekat nak mati dia masuk Islam, selamat dia, tak sempat zalim, tak sempat munafik, tak sempat itu, dia dah masuk Islam, tiba-tiba dia mati ataupun dia terus ke dalam syurga. Kita yang asal Islam ni, lahir Islam ini, dengan sifat munafik ada kat kita, dengan zalim ada kat kita, wal-iazubillah lah, belum tentu lagi kita selamat. Hak kafir tadi satu je punca dia masuk neraka kerana kekafiran dia. Hak kita ni boleh masuk neraka dalam pelbagai sebab. Itulah bahayanya kita. Dalam pelbagai sebab boleh menyebabkan kita masuk neraka. Cuma untung sedap dengar sikit lah, tapi neraka tak neraka, kita tidak kekal di dalamnya selama-lamanya. Tu je lah bunyi pun kan. Tak apalah ustaz, lalah keluar juga. Dia tak tahu dalamnya macam mana kan. Tu dok rasa tak apalah ustaz, zalim pun zalim lah kata, yang penting boleh keluar ya kan. Dia tak tahu keadaan dalam. Orang tuan-tuan bayangkan dalam kitab berdamai dengan takdir kan, orang kafir masuk neraka kerana satu sebab je. Tapi kita orang Islam boleh masuk neraka, bukan maknanya saya cerita orang Islam masuk neraka, tapi sifat-sifat itu ada kat kita. Takkan orang kafir dia munafik? Dia munafik pun tak kisahlah sebab dia kafir kan. Takkan orang kafir dia zalim pun ngam lah sebab dia kafir. Tapi hak kita ni Islam tapi munafik. Sebab tu kita masuk Islam, kita masuk neraka atas 5-6 sebab. Dia masuk neraka kerana satu sebab. Dan jika ditakdirkan dia berubah masuk Islam, dialah dihapuskan segala dosa-dosanya kan, seperti mana baru lahir daripada perut emaknya. Sudahlah tu, tiba-tiba kalau Allah matikan dia dalam keadaan dia tak sempat sifat zalim munafik tadi, Allahu Akbar, dia lebih beruntung daripada kita. Sebab itu kadang-kadang kita fikir macam tu tuan-tuan, maka kita kena carilah jalan untuk diri kita supaya jangan ada sifat zalim, munafik apa semua itu. Ada dalam hadis, dalam kitab-kitab banyak cara nak mengelakkan kita daripada sifat-sifat yang sedemikian rupa itu. Semua itulah diajarkan di dalam agama kita. Okey, baik tuan-tuan. Yang sering menghalang kebajikan, yang melanggar hukum agama, lagi yang meragukan kebenaran, yang menyembah benda yang lain bersama Allah. Kan? Orang kafir tadi, orang yang kufur tadi, yang Allah suhumban ke dalam neraka tadi, dia menyembah benda yang lain bersama Allah. Maka humbankanlah kamu berdua akan dia ke dalam azab siksa yang seberat-beratnya semasa dia dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok orang kafir je yang dihumbankan ke dalam neraka kerana menyembah selain daripada Allah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kita pun na'udzubillah lah akan dihumban ke dalam neraka juga kalau kita menyembah selain daripada Allah. Apa maksud menyembah? Bukan sembah sembahyang tu. Menyembah ni maknanya kita ikut. Kan Nabi kata dalam hadisnya, man yuhafizu 'ala shalah wa lahu fi yaumil qiyamah nurun wa diya'un wa najatun fi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga sembahyangnya, padanya ada cahaya, ada dia ni macam cahaya jugalah, ada penerang, kemudian kejayaan di negeri kiamat, di negeri akhirat. Waman lam yuhafiz, barang siapa yang tak menjaga, waman lam yuhafiz ala salawat, barang siapa yang tak menjaga sembahyang, wala nurun wala diyaun wala najatun, tidak ada padanya cahaya, keterangan dan juga kejayaan di hari kiamat. Yang paling mengerikan apabila Nabi sebut walahu ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Itu yang kita rasa ngeri. Dan mereka akan dibangkitkan bersama-samanya, bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Apa sebab tuan-tuan? Kerana kita meninggalkan sembahyang, tak jaga sembahyang, kerana empat nama tadi yang terkenal dalam sejarah kufur kepada Allah. Kita tinggalkan sembahyang kerana pangkat kita, maka kita seolah-olah berkawan menyembah Fir'aun. Kita meninggalkan sembahyang kerana kekuasaan kita, pangkat tadi Haman, kekuasaan kita tadi Fir'aun, kerana bisnes kita tadi Ubay bin Khalaf, kerana harta kita tadi Qarun.
Maknanya kita menyembah keempat-empat benda tadi, kekuasaan, harta, pangkat dan kekayaan, menyebabkan kita pun meninggalkan solat. Maknanya walaupun Allah kata dalam kitab kita ni, yang menyembah benda yang lain bersama-sama dengan Allah itu orang kafir. Bagi kita orang Islam, kadang-kadang kita meninggalkan solat kita, tak jaga solat kerana empat perkara itu, kan? Tapi kita tak ada lagu. Kita pasal apa tak main masjid, jaga cucu. Kan? Ada seorang jemaah beritahu kat saya, "Ustaz, minta maaf lah, suami saya tak dapat datang ke masjid." Memang betul lama tak nampak ke masjid. Pasal apa? Allah Ustaz lah ni apa? Depa tinggal cucu kat rumah. Dia tinggal cucu kat rumah, isteri pergi kerja Kuala Lumpur. Jadi menantu pergi kerja Kuala Lumpur, tinggallah cucu kan menjaga ustaz tu. Allah, dia tak dapat pergi masjid. Kita tak dapat, rupanya tak dapat masjid kerana jaga cucu, bukan kerana empat benda tadi. Saya pun diam je lah, saya senyum je lah bila dia kata macam tu kan. Saya kata Allah Akbar, nak kata macam mana dah cucu dah kat rumah. Kan? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi. Maka humbankanlah yang menyembah benda yang lain bersama-sama Allah, maka humbankanlah kamu berdua akan dia ke dalam azab siksa yang seberat-beratnya. Semasa dia dihumbankan ke dalam neraka jahanam, dia mendakwa, nampak kan? Dia mendakwa bahawa syaitanlah yang menjadikan dia sesat. Akhirnya dia salahkan syaitan. Dia salahkan syaitan. Dia kata bahawa syaitanlah yang menjadikan dia sesat. Pada saat itu syaitan yang sentiasa menyertainya di dunia dahulu berkata, syaitan pun nak bela diri juga. Apa syaitan kata? Wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tapi sememangnya dia sendiri berada dalam kesesatan yang jauh terpesong. Syaitan kata, aku bukan sesatkan dia sendiri yang duk cari jalan yang jauh terpesong. Kan? Hari ini macam itulah keadaan kita tuan-tuan. Banyak keterangan-keterangan tentang agama Islam, keterangan-keterangan tentang akhir zaman, hari kiamat akan berlaku, dajjal apa semua, fitnah-fitnah akhir zaman, banyak keterangan. Tapi masih lagi kita ambil jalan buat tak kisah, kan? Masih duk mengamalkan sifat-sifat atau perangai-perangai yang boleh menyebabkan dia terpesong tadi. Tiba-tiba disalahkan syaitan, lalu syaitan pun membela diri dia juga. Lalu dia kata apa? Allah berfirman, janganlah kamu berbalah lagi di hadapanku. Allah marah pula dekat orang tu, dengan si fulan yang salahkan syaitan tadi. Tidak ada gunanya berbalah pada masa aku membuat keputusan, padahal kamu sedia mengetahui bahawa itulah masa dunia dulu, masa kita hidup, Tuhan dah bagi segala-galanya. Tuhan kata apa? Aku dahulu telah memberi amaran kepada kamu akan menyiksa orang yang bersalah. Hari ini tak ada siapa yang tak tahu bahawa orang yang berdosa masuk dalam neraka. Tak ada orang tuan-tuan. Pergi tanyalah siapa-siapa pun, hatta orang buta, orang pekak sekalipun, kalau kita tanya dia tahu berdosa masuk neraka. Allah Ta'ala dah bagi keterangan yang jelas bahawa kesalahan masuk neraka. Hari ni kalau pergi tanya tiba-tiba, hantar tak berdosa masuk neraka? Aku tak tahu. Pelik lah. Kan? Pelik lah orang tu. Mungkin dia tak apa nak center. Kan? Tak apa nak betul lah. Kalau dia cakap dia tak tahu. Hari ni lah, dengan suasana kemajuan teknologi yang kita ada pada hari ni, keterangan tu bercambah-cambah, berlambak-lambak tentang jahat masuk neraka, baik masuk syurga. Di atas dunia ni nak kena buat ini, nak kena tinggalkan ini. Di atas dunia ini ada Tuhan apa semua, boleh kata kebanyakan semua orang tahu. Sehingga disebutkan orang etis yang tidak mempercayai Tuhan. Orang etis ni dia tak percaya kat Tuhan. Tu pun kalau dia kelang kabut, dia sebut juga nama Tuhan, God. Kan? Dia sebut juga dalam keadaan dia kelang kabut. Ada diceritakan dalam kitab Berdamai dengan Takdir. Satu hari orang etis naik kapal terbang, kan? Naik atas kapal terbang, tiba-tiba kapal terbang tu kena turbulence, kena ribut sikitlah, bergoyang sikit kapal terbang, kan? Yang geng-geng penumpang lain duk berdoa dah, takut kapal terbang dah goyang dah, kan? Yang etis ni relax lagi, tak cakap apa lagi. Tiba-tiba dia down turun. Oh my God. Dia sebut juga nama Tuhan. Sebab apa? Dia terkeluar secara tak sengaja. Walaupun kalau tanya dia tidak mempercayai Tuhan.
Maknanya bertuhan ini fitrah kepada semua manusia. Siapa kata dia tak percaya kat Tuhan, dia hanya nak menunjukkan kesombongan dia sebagai manusia saja. Konon-kononnya dia hebat, hakikatnya dia memerlukan kepada Tuhan. Baik, dia kata apa? Seterusnya, keputusanku itu tidak dapat diubah atau ditukar ganti. Keputusan tu tak dapat diubah. Bila kita berada di negeri akhirat nanti, bila kita berada di barzakh nanti, maka keputusan tidak akan berubah dah. Kalau kita husnul khatimah, alhamdulillah lah kita berada di alam kubur dan alam akhirat. Kalau kita su'ul khatimah, kesudahan yang buruk, maka itulah penyesalan yang, saya rasa penyesalan yang tidak ada tukar ganti dah. Atas dunia ni menyesal lah kok mana pun, dia boleh juga bertaubat, lari balik kepada jalan yang benar. Kan? Lau kana zambin mala'us samawati wal ar la yaqulu astaghfirullah, kan? Kalaulah manusia ini pahala ni dosanya sebesar langit dan bumi, mereka mengata astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, kan? Fa astaghfiruhu, aku akan mengampunkan dosanya, walaupun dosa sebesar langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Tak ada aku manusia yang berdosa sampai tara tu, kan? Saya ingat tak ada lah. Tu pun nak tunjukkan Allah ini Maha Pengampun. Itu semasa atas dunia. Masuk dalam kubur, keputusan tidak akan dapat diubah atau ditukar ganti. Cuba kita bayangkan sejenak kawan-kawan kita yang telah pergi, keadaan mereka sekarang. Kita alhamdulillah Allah Ta'ala pilih untuk berada di atas dunia ini lagi, kan? Tahun 2023 kita masih ada lagi. Maknanya Allah suruh kita buat amal ibadat lagi. Allah suruh kita lipat gandakan, umur kita meningkat lagi setahun, kan? Kubur merapat setapak, rumah dunia jauh setapak, kan? Esok lusa mungkin dekat lagi, dan akhirnya bila idza jaa ajaluhum, bila sampai ajal, maka di saat itu perjalanan kehidupan kita di barzakh nanti berdasarkan satu hala sahaja, jalan saja. Kalau dah keputusan itu tak akan dapat diubah atau ditukar ganti, dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-Ku. Kan? Tuhan tak akan berlaku zalim. Sebab itu kalau siapa yang tuduh Tuhan tak mau tolong dia, maka itu adalah tuduhan yang bersifat kejahilan manusia. Tuhan tak berlaku zalim, walaupun pada hakikatnya kita rasa kita zalim, kita kena zalim, tapi Tuhan tidak akan berlaku zalim. Kita bukan Jabariyah, tuan-tuan. Kita bukan Jabariyah. Jabariyah ni dia berpahaman Tuhan bila dia buat sesuatu, dia buat dulu. Bila berlaku baru Tuhan akan ubah. Kalau Tuhan dia sebelum Tuhan berlakukan sesuatu, Tuhan tak tahu. Itu fahaman Jabariyah. Kita bukan fahaman itu. Kita ahli sunnah wal jamaah, iaitu doa, usaha dan tawakal yang mesti ada pada kita. Peringatkanlah manusia. Tengok, peringatkanlah manusia. Siapa manusia itu? Kitalah yang masih hidup ini, kan? Peringatkanlah manusia. Nak peringat orang yang mati, orang yang duduk dalam kubur, peringat buat apa lagi? Sebab mereka dah selesai pengurusan kehidupannya. Peringatan kepada manusia, kan? Yauma naqulu li jahannama halim talak, tu ayat yang terakhir itu peringatan untuk manusia itu ialah kepada kita lah yang masih hidup. So bila Tuhan peringat, kita pakat-pakatlah ambil ingatan, kan? Ambillah peringatan Tuhan ni. Apa dia? Akan hari kami bertanya kepada neraka Jahannam. Allah peringatkan kepada kita bahawa satu hari Allah akan bertanya kepada neraka Jahannam, kan? Tengok, Allah menggunakan perkataan kami nak menunjukkan kekuasaan dia. Adakah engkau sudah penuh? Allah tanya kepada neraka, sudah penuh? Ia menjawab, adakah lagi sebarang tambahan? Maknanya ada tak lagi manusia yang nak masuk ke dalamnya. Dalam tulisan sebelum ini telah dijelaskan bahawa saat dikumpulkan, manusia hanya tergolong kepada 3 golongan sahaja. Manusia hanya tergolong kepada 3 golongan saja saat dikumpulkan di mahsyar. Yang pertama mukmin, kafir atau munafik. Mukmin, mukminlah. Kafir, orang kafir.
dan juga orang munafik. Mukmin yang mempunyai sifat munafik. Alamatul munafiqun salasah. Alamat munafik ataupun tanda-tanda munafik itu 3. Kan? Ada sifat itu, maka tergolonglah kita di kalangan orang munafik. Walaupun masing-masing datang dari negeri, negara dan tempat yang berbeza, Allah Ta'ala tidak menilai menerusi perkara tersebut. Apa maksud dia tuan-tuan? Allah tak nilai kita ni keturunan mana. Allah tak nilai kita ni anak raja ke, keturunan bangsawan kan, golongan have-have ke, M20 ke, apa ke, darah apa sekalipun Allah tak ambil kira. Walaupun dia mati di negeri Arab, Mekah, Madinah, berkuburan Baqi' sekalipun, benda itu tidak diambil kira. Allah kata apa? Allah tidak menilai menerusi perkara tersebut. Kan? Sebab tu kalau kita tengok balik kan tuan-tuan, saya suka kan, orang Arab, saya katakan orang Arab minum air zam-zam, makan buah kurma, sembahyang di Raudhah, sembahyang di Hijr Ismail, berdoa depan Kaabah. Kan? Hebat kedudukan mereka. Tapi kenapakah akhlak mereka, bukan semualah kan, akhlak mereka kalah dengan akhlak orang Jepun, orang Korea yang tak minum air zam-zam pun. Apa sebab ada tuan-tuan? Saya cakap macam ni, ada jemaah, oh dia macam seronok, dia kata ustaz kata tu betul, dia kata. Saya kata betul, bukan saya nak pelekehkan, tapi nak cerita hakikat Allah itu Maha Adil. Kalaulah puak-puak yang makan minum air zam-zam apa semua depa dapat kelebihan, kita boleh argue, boleh query Allah. Aku je jahat ni pasal apa? Sebab aku duduk jauh dengan negeri Arab. Arab tak apalah, depa air zam-zam, buah kurma, Hijr Ismail. Yang kami duduk Malaysia ni, sebab tu kami jadi macam ni. Allah Ta'ala dia tak bersifat macam tu. Sebab tu di mana-mana pun, siapa-siapa pun, keadaan apa pun, Allah tak nilai. Sebab tu innallaha la yanzuru ila amwalukum wa suwarukum. Allah tidak melihat kepada harta dan rupa parah, mana keturunan kamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Dalam riwayat yang lain, wa atqakum. Allah melihat kepada amalan kamu dan juga kepada hati kamu ataupun ketakwaan kamu. Sebab tak ada sebab orang yang mati sekian dia dapat kelebihan kecuali dengan amalan lah. Almarhum Tuan Guru Datuk Harudin rahimahullah taala mati di Amerika Syarikat. Kita kata aduh naya mati di negeri kafir kan. Makna bukan nilai, itu bukan menjadi nilai. Mungkin pandangan kita rasa oi betuahnya dia mati di situ sekian tempat. Tapi hakikatnya di sisi Allah dia nilai amalan kita. Sebab tu mati di mana-mana pun Allah tak ambil kira. Walaupun dia kata mendak datang melalui mana-mana negeri pun, negara mana pun, tempat yang berbeza, Allah tidak menilai melalui perkara tersebut. Ya Allah nilai ialah amalan kita. Walaupun kita di kalangan orang bawahan biasa, bacalah sejarah Al-Qarni, Utbah, Abu Kilabah, itu semua orang-orang biasa tapi mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Saya habiskan perenggan ya. Allah akan persoalkan, Allah akan persoalkan adakah kita berada antara orang yang beriman kepadanya atau orang kafir yang mensyirikkannya atau orang munafik yang bermuka-muka menggambarkan Islam pada zahirnya tapi batinnya tersembunyi kekufuran terhadap Allah. Allah tak nilai semua tu tuan-tuan. Yang dia nilai ialah keimanan kita kalau kita beriman, kekufuran kita kalau kita kufur, ataupun kemunafikan kita kalau kita ni tergolong di kalangan orang munafik. Na'udzubillah min zaliklah. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang sebenar. Syarat nak jadi mukmin yang sebenar ada disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walahum zakati fa'ilun walahum 'anil lagwi mu'ridun. Bacalah surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 7 itu. Itulah ciri-ciri mukmin yang sebenar yang akan mewarisi Jannatul Firdaus alladhina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya 3 saja pilihan kita: mukmin,
musyrik ataupun munafik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang sebenar dan terus berada di dalam kalangan manusia mukmin sehinggalah pengakhir kepada riwayat hidup kita insya-Allah. Okey, kita berhenti sini dulu, insya-Allah kita berjumpa pada minggu kedua nanti untuk sambungan kitab kita ini, iaitu pada hari Ahad ini insya-Allah. Jadi minta maaf sebarang kekurangan dan kesilapan, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan salatul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam.